Yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Tuan-tuan Puan-puan, saudara-saudari, semua penduduk warga alam damai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kawai alam damai dan streaming, tajahau. Ini adalah makluman penubuhan jawatan kuasa khas Task Force COVID-19 Cakna Alam Damai oleh Karya Masjid Alam Damai dan Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai. Dengan segala hormatnya, saya ingin menarik perhatian semua pihak lanjutan dari persetujuan penubuhan jawatan kuasa khas yang dinamakan sebagai Task Force COVID-19 Cakna Alam Damai oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Alimuddin bin Muhammad Dong, pengurusi Karya Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, serta hebahan media bertarikh 27 Mac 2020 juga berkaitan dan dirujuk. Dimaklumkan selaras dengan penubuhan ini dan bagi memberikan input tepat dan menyelaras sebarang usaha bantuan, kebajikan dan kesihatan antara penduduk dengan agensi terlibat seperti KKM atau Pusat Kesihatan Daerah Ceras, Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras atau IPD Ceras, Balai Polis Alam Damai, Jabatan Rela Daerah Ceras, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Ceras, JPNIN atau Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Daerah Ceras, wakil-wakil komuniti, institusi sekolah dan persatuan di dalam karya alam damai, serta semua pihak yang terlibat. Maka inisiatif proaktif ini diambil untuk menjadi platform pemudah cara kepada semua agensi dan penduduk di alam damai ini, tanpa mengira bangsa dan agama. Tujuan utama adalah secara sukarela membantu pihak berwajib agar lebih teratur untuk berhubung dengan penduduk jika ada hal-hal berkaitan usaha menangani pandemik COVID-19 khasnya di daerah ataupun karya alam damai ini. Pihak jawatankuasa Task Force akan memfokuskan kepada 3 aspek utama. Yang pertama, kesihatan. Yang kedua, kebajikan. Yang ketiga, sosial. Bagi aspek kesihatan, pihak kami akan menugaskan seorang penyelaras kesihatan yang akan diketuai oleh Yang Berusaha Tuan Dr. Kamarul Izham bin Ahmad atau lebih dikenali dengan Dr. Izham untuk membantu menyelaras sebarang usaha penyampaian maklumat dua hala dengan semua klinik-klinik di kawasan alam damai dan kejiranan antaranya Taman Bukit Ceras, Taman Damai Perdana, Taman Bukit Anggrek, Taman Lengsing, Bukit Angsana dan juga kejiranan Bandar Tun Hussein On. Ini bagi meminta jasa baik kerjasama pihak-pihak klinik berkaitan sekiranya ada kes-kes simptom COVID-19 dan pihak klinik akan terus merujuk kepada pihak KKM atau hospital yang berkaitan mengikut SOP yang disediakan. Namun kami mohon jasa baik memaklumkan juga kepada pihak task force ini melalui penyelaras kesihatan iaitu Dr. Izham yang dilantik ini agar kami boleh membantu usaha-usaha kaunseling atau penyampaian maklumat kepada ahli keluarga mereka. Ini termasuk urusan penerangan, penjagaan diri dikala menanti keputusan ujian saringan dan penjarakan sosial serta lain-lain aspek kesihatan yang akan diberikan penerangan oleh Tuan Dr. Izham. Semua medium komunikasi adalah secara maya ataupun telefon atau WhatsApp saja bagi mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP dan mengelakkan kontak secara fizikal jika boleh. Melainkan bagi kes kritikal dan perlu bantuan perubatan. Maka sebagai seorang doktor dan pengamal perubatan, insya-Allah saya yakin Tuan Dr. Izham akan menjalankan apa-apa nasihat mengikut SOP sebagai seorang doktor. Oleh itu saya mohon semua penduduk di alam damai berilah kerjasama kepada Dr. Izham dalam hal berkaitan kesihatan ini. Bagi aspek kebajikan pula, selaras dengan kenyataan media Yang Berhormat Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 28 Mac 2020, semua NGO sudah tidak lagi dibenarkan menghantar bantuan secara terus, berkuat kuasa serta-merta. Semua bantuan perlu dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah masing-masing dan dalam konteks kawasan kita ini ialah JKM Ceras. Dan SOP penghantaran ke rumah-rumah akan dibuat oleh Rela dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM. Oleh itu, bagi melancarkan dan mengenal pasti penerima yang memerlukan, pihak task force akan bekerjasama dengan pihak berkenaan dalam menyalurkan maklumat siapa nama-nama penerima yang perlu pihak mereka beri bantuan atau hantar bantuan. Informasi ini akan kami kumpul melalui wakil komuniti yang kami lantik di dalam task force ini, mewakili fasa penduduk di alam damai. Sebagai contoh,
Di Desa Perindu ada 6 blok rumah pangsa. Maka setiap blok akan ada satu wakil komuniti. Berarti 6 orang wakil. Dan satu wakil komuniti lain juga akan menjadi wakil kepada surau, Desa Perindu dan kedai-kedai di kawasan Perindu. Maksudnya di Desa Perindu akan ada 7 orang wakil. Begitu juga dengan alam damai. Setiap fasa contohnya, damai rasa akan ada wakil. Damai murni, damai kasih dan seterusnya. Tidak lupa komuniti kuartus guru, kuartus Masjid Al-Mukhlisin, Balai Polis Alam Damai, SMK Orkid Desa, SK Alam Damai, SMK Alam Damai, Sekolah Rendah Agama Al-Mukhlisin dan Sekolah Rendah Islam Asyakirin. Bagi para peniaga di kawasan komersial, Damai Niaga, Damai Circle, Damai Raya, Damai 23, Damai 12, UCSI, Kuartus Pekerja SUK, Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik turut akan ada wakil di dalam task force ini. Walaupun kini kawasan Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik berkenaan telah dipecah sempadan di bawah Karya Masjid Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras, namun atas keprihatinan kami akan sama-sama membantu atas faktor ramai pelajar di sana adalah penghuni di alam damai ini. Saya juga mengambil maklum dan amat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menggerakkan usaha menyampaikan bantuan berupa beras, makanan asas, wang ringgit dan sebagainya. Ini telah pun dijalankan sebelum ini oleh pelbagai pihak dan antaranya Pusat Khidmat Yang Berhormat Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Yang Berhormat Datuk Haji Kamaluddin Jaafar. Terima kasih YB di atas keprihatinan. Tidak lupa PIBG sekolah yang mengumpul dana untuk membantu pelajar sekolah, penderma di Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, Jawi, Mawib melalui usaha musaadah COVID-19. NGO serta tidak lupa Yayasan Aminah ataupun Aminah Foundation. Semoga usaha semua pihak ini diberikan rahmat dan ganjaran pahala di syurga serta dimurahkan rezeki dan kesihatan seisi keluarga, insya-Allah. Saya yakin usaha-usaha ini akan berterusan dan akan ada lagi ramai agensi, individu, NGO yang berhajat untuk menyampaikan bantuan kepada asnaf. Namun selaras dengan arahan Yang Berhormat Menteri Pertahanan, ia perlu dibuat mengikut garis SOP baru iaitu melalui pejabat JKM daerah ceras. Oleh itu, silalah berhubung dengan pejabat berkenaan jika ada yang berhasrat menyalurkan bantuan. Kami di pihak task force akan bekerjasama memberikan maklumat, nama penerima, asnaf atau yang perlu dibantu dan seterusnya akan membantu agensi berkenaan jika diminta berbuat demikian, selagi mana tidak melanggar SOP yang dikeluarkan. Bagi maksud penyelarasan hal ehwal kebajikan ini, saya telah meminta jasa baik para sukarelawan masjid, terdiri daripada yang pertama, Tuan Haji Idrus Abdul Hamid, yang kedua, Encik Mayong Jalal bin Muhammad Yusof, yang ketiga, Tuan Haji Malik bin A. Rahman, yang keempat, Tuan Haji Khalid bin Aksan, dan akan ada satu wakil non-Muslim yang akan saya umumkan kemudian. Pihak penyelaras kebajikan ini akan membantu saya dalam mempermudahkan proses mengenal pasti penerima dan penyampaian kepada mereka jika diminta berbuat demikian oleh pihak berkuasa. Satu medium bancian melalui Google Form telah diwujudkan dan akan disebarkan oleh wakil-wakil setiap komuniti yang saya lantik agar setiap penduduk di alam damai ini atau isi rumah wajib mengisinya. Sebagai contoh, jika rumah Pak Ali ada 5 orang, maka Google Form ini perlu diisi 5 kali. Kerana setiap kali isi hanya untuk satu nama sahaja. Ini bagi memudahkan task force membuat analisa data dan keperluan peribadi jika ada. Seandainya ada kes kesihatan, dan ini akan memudahkan kami mengenal pasti pergerakan lampau individu dan mudah untuk kami salurkan informasi ini kepada pihak KKM atau agensi yang memerlukan data berkenaan bagi tujuan pengesanan kontak dan sebagainya. Setiap penduduk hanya perlu isi secara atas talian atau online melalui link
yang akan diberikan oleh wakil komuniti. Anda juga perlu memaklumkan status kesihatan diri setiap hari ataupun isu yang mungkin ada pada hari berkenaan. Contohnya demam ataupun putus bekalan makanan atau perlu rawatan penyakit, ubat-ubatan berkala. Maklumat ini perlu disampaikan kepada wakil komuniti setiap hari sebelum jam 10 pagi melalui WhatsApp group komuniti. Dan wakil komuniti perlu menghantar laporan harian kepada bilik gerakan atau kepada saya sebelum jam 12 tengah hari setiap hari. Juga melalui WhatsApp group Task Force Community. Jika ada hal-hal berkaitan kemungkinan kes positif, maklumat berkenaan perlu disampaikan kepada saya secara peribadi atau PM personal agar privasi penduduk berkenaan dijaga. Tiada sebarang pergerakan fizikal secara berjumpa dibenarkan dan semua adalah melalui sistem komunikasi maya sahaja. Bagi aspek sosial, Task Force akan memberikan tumpuan kepada khidmat kaunseling atau rakan bicara. Ini sebagai usaha menyantuni dan memberi pandangan, nasihat kepada pesakit yang sedang menanti keputusan ujian saringan ataupun telah disahkan positif. Kami faham, dalam situasi ini, mereka memerlukan seseorang untuk memberi semangat dan perangsang untuk menstabilkan emosi serta ahli keluarga dalam melalui ujian getir ini. Yang pasti ada hikmah di sebaliknya nanti. Bagi menjayakan usaha ini, saya telah meminta jasa baik 3 orang tokoh untuk membantu kerja-kerja kaunseling dan rakan bicara ini. Mereka adalah yang pertama, Yang Berbahagia Ustaz Haji Zulkifli Ahmad. Yang kedua, Puan Hajah Madiana binti Mayuddin. Yang ketiga, Puan Hajah Zamilah Abdul Kadir. Oleh itu, saya mohon para pesakit atau keluarga, jadikanlah 3 contoh ini sebagai rakan bicara anda dan insya-Allah dengan kepakaran mereka, kita semua akan sama-sama mengharungi ujian ini dan mengembalikan kedamaian, keceriaan di alam damai ini. Selain itu, saya juga telah menubuhkan 1 unit penyelaras khidmat disinfeksi atau sanitize premis. Unit ini akan membantu menyelaras dengan pihak KKM, PKD Ceras ataupun PBT untuk menjalankan kerja-kerja infeksi atau sanitize premis-premis yang telah disahkan ada penghuni yang positif. Unit ini akan memaklumkan maklumat-maklumat kepada dan juga membantu menyelaras dengan pemilik premis jangka masa yang akan dijalankan operasi berkenaan bersama dengan KKM. Oleh itu, sekiranya anda telah dijangkiti dan premis anda perlu disanitasikan, hubungilah kami dan rakan-rakan saya yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras hal ini akan membantu anda. Bagi tugasan ini, saya berbesar hati kerana 2 orang tokoh yang juga penduduk alam damai kita sudi mengerah tenaga sukarela mereka membantu Task Force. Mereka adalah penyelaras khidmat disinfeksi dan sanitasi premis di bawah Task Force ini. Yang pertama, Yang Berbahagia Tuan Insinyur Ahmad Husairi bin Ahmad. Yang kedua, Tuan Insinyur Haji Zakir Hamdi bin Zakaria. Bagi membantu melancarkan usaha logistik pula. Dan jika ada asnaf yang tidak berkemampuan ke hospital atau urusan pengangkutan logistik, 1 pasukan terdiri dari 6 tenaga sukarela sedia berkhidmat. Mereka ialah yang pertama, Encik Huzaimah bin Nik. Yang kedua, Tuan Haji Najib bin Marzuki. Yang ketiga, Encik Tamizir bin Taib. Yang keempat, Saudara Anas Aslam bin Munshi. Yang kelima, Saudara Muhammad Abdul Wafi bin Husin. Dan yang keenam, Encik Khairun Nizam bin Sarjuni. Tidak terkecuali nadi utama dalam melancarkan jentera ini ialah petugas bilik gerakan. Mereka akan membantu Task Force bagi menyerah semua informasi yang ada, menganalisa data harian dan berkomunikasi dengan penduduk. Bagi maksud ini, ia akan diketuai oleh seorang penyelaras bilik gerakan dan dibantu oleh petugas-petugas bilik gerakan yang terdiri daripada yang pertama penyelaras,
yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanafi bin Wahid, dibantu oleh petugas-petugasnya, iaitu yang pertama saudara Haizir bin Rahim, yang kedua saudara Muhammad Amirullah Syahmi bin Muhammad Syukur, yang ketiga saudara Alan Ron Ambrose, dan yang keempat yang berusaha Tuan Dr. Izham Nakyuddin Shah bin Dato' Arif Shah. Menyedari hakikat bahawa alam damai ini terdiri dari pelbagai latar belakang penduduk dan terdapat banyak premis-premis perniagaan, maka selaras dengan beberapa inisiatif kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam pakej rangsangan dan beberapa pakej lain yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri, saya memohon bantuan kepakaran teknokrat, perbankan dan usahawan-usahawan yang berjaya di kalangan ahli karya untuk membantu memberi hikmat nasihat dan tunjuk ajar serta pandu arah kepada penduduk-penduduk terjejas di dalam perniagaan. Semoga konsultasi dari mereka boleh meringankan serba sedikit kesan ekonomi terhadap perniagaan yang terjejas khasnya di dalam karya alam damai ini. Bagi maksud ini, saya akan menubuhkan satu unit khas pemudah cara hal ehwal ekonomi. Nama-nama anggotanya akan diumumkan dalam sedikit masa lagi. Sementara itu, seorang penyelaras hal ehwal ekonomi akan menyelaras urusan untuk memanjangkan hal-hal berkaitan perniagaan atau ekonomi, bantuan ekonomi yang perlu diusulkan kepada pihak atasan, dan tugas ini akan dikendalikan oleh yang pertama, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad bin Abdullah. Memandangkan sudah terdapat kes positif COVID-19 di kawasan ini dan melibatkan satu kes kematian, maka keutamaan kami sekarang adalah menjaga keselesaan para penduduk agar tidak panik ataupun terpengaruh dengan hebahan media sosial yang tidak tepat maklumatnya. Oleh itu, pihak kami akan sentiasa membantu usaha agensi pihak berkuasa dalam memastikan para penduduk mematuhi arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, iaitu mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepanjang tempoh ini. Kami juga akan menjadi pemudah cara dan pusat rujukan setempat kepada agensi agar proses penyampaian maklumat lebih teratur. Justru itu, saya secara peribadi telah memaklumkan kepada Yang Dihormati Tuan ACP Muhammad Mohsin, Ketua Polis Daerah Ceras, berkaitan penubuhan task force ini dan usaha sukarela ini. Dan saya ingin menyampaikan pesanan dari Yang Dihormati Tuan ACP Ketua Polis Daerah Ceras seperti yang diminta saya sampaikan seperti berikut. Yang pertama, KPD Ceras memohon masyarakat kekal berada di dalam rumah, tidak keluar rumah tanpa tujuan yang diberikan. Yang kedua, jangan berkumpul termasuk beriadah di luar rumah. Yang ketiga, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang keempat, komuniti yang tinggal di kawasan kejiranan berpagar, contohnya Damai Rasa, Damai Kasih, Damai Murni, Damai Budi, Damai Bakti, Damai Bestari, Damai Citra, Damai Impian, Damai Jaya, Kuartus Guru atau Kuartus Masjid, Prima Alam Damai dan lain-lain yang ada kemudahan guarded and gated juga tidak dikecualikan dari PKP ini. Ini kerana terdapat penduduk di kawasan-kawasan ini melakukan aktiviti di luar rumah seperti bersenam, berjoging, mengunjungi rumah jiran, berkumpul dan bersembang di luar rumah. Yang Dihormati Tuan Ketua Polis Daerah Ceras juga menegaskan tindakan boleh diambil jika dikesan melakukan aktiviti sebegini. Selain itu, saya juga telah menghubungi Yang Berbahagia Datin Dr. Pegawai Kesihatan Daerah Ceras atau PKD Ceras berhubung penubuhan task force ini, serta menyatakan hasrat kita untuk sukarela membantu dalam aspek menjadi medium penghubung dan pemudah cara kepada penduduk dan KKM, serta beberapa usaha lain yang telah diambil dan kerja-kerja sanitasi premis rumah, contohnya kes terbaru semalam di kawasan ini dan beberapa perkara lain. InsyaAllah, pihak KKM dan PKD Ceras sentiasa komited dan berusaha sehabis baik siang dan malam sebagai barisan hadapan atau frontliner dalam usaha menangani pandemik COVID-19 ini khasnya di kawasan alam damai ini.
Saya ingin merakamkan terima kasih kepada para petugas frontliner dari KKM dan PKD Ceras serta seluruh kepimpinan pejabat kesihatan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, IPD Ceras, Balai Polis Alam Damai dalam membantu penduduk Alam Damai sehingga saat ini, termasuklah pengurusan kes ke-11 tempoh hari. Sesungguhnya dengan kesabaran dan ketabahan mereka yang amat tinggi nilainya, dan hanya Allah dapat membalasnya dengan ganjaran syurga. Akhir kata, saya mohon kerjasama semua pihak dan penduduk pelbagai bangsa dan agama. Marilah sama-sama kita saling membantu pihak task force ini dan mematuhi PKP serta lain-lain usaha kerajaan dan agensi. InsyaAllah, saya akan memberikan perkembangan terkini dari masa ke semasa berhubung perkara ini, dan marilah sama-sama bersama dengan tim task force Cakna Alam Damai berusaha mengembalikan keceriaan alam damai seperti sedia kala. Sekiranya tuan-tuan puan-puan terdapat sebarang persoalan atau kemusykilan, sudilah kiranya menghubungi dua nama berikut untuk mendapatkan kepastian. Yang pertamanya boleh menghubungi saya sendiri, Datuk Seri Izzuan, selaku pengerusi Task Force COVID-19 Cakna Alam Damai di talian 011 1868 0769 011 1868 0769, atau boleh juga menghubungi Ustaz Muhammad Husaini bin Harun selaku Setiausaha Task Force COVID-19 Cakna Alam Damai dan juga Ketua Imam Masjid Al-Muhlisin di talian 011 1082 5282. Saya ulang, 011 1082 5282. Sekian, terima kasih. Salam hormat dari saya.